syar'i dan puasa masjid dan juga hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnia serta keizinan daripada Allah dapat lagi kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita berzikir, berwirid serta berdoa kepada Allah, dan dengan kesempatan yang ada sementara menanti masuknya waktu Isyak ini, Allah Ta'ala berikan kekuatan dan juga ruang kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang khusus tentang istiqbal ataupun menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga dengan kesempatan serta kekuatan ibadat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah menerima ibadat kita dan Allah Taala meridai kita. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah tidak lama lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang penuh dengan keberkatan dan bulan yang paling mulia dalam bulan-bulan yang ada dalam agama Islam. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ganjaran dan juga anugerah yang tidak dilimpahkan oleh Allah pada bulan-bulan yang lain. Serta dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu ibadat yang padanya terhimpun sifat kesabaran dan juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan di antara rukun-rukun Islam ibadat tersebut, iaitu puasa. Serta pada bulan Ramadan itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu malam yang menyebabkan amalan kita digandakan pahalanya sehingga lebih baik daripada 1000 bulan. Dan disebabkan itu, amalan kita walaupun umur kita singkat melebihi amalan umur umat-umat Nabi yang lain walaupun umur mereka panjang. Ini kerana limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi hadirat yang dimuliakan Allah, persediaan ataupun istiqbal Ramadan, menyambut Ramadan Al-Mubarak ini, kita perlu utamakan apa yang perlu kita utamakan, iaitu perkara-perkara yang melibatkan tentang hukum hakam puasa, penghayatan, sah dan juga batal dan sebagainya, yang mungkin di antara kita masih lagi belum jelas ataupun terdapat kekeliruan dalam beberapa masalah tersebut. Jadi pada malam ini saya kira untuk istiqbal Ramadan, untuk menyambut Ramadan, maka kita sambut Ramadan dengan ilmu. Itu yang lebih utama daripada kita menyambut Ramadan dengan hanya sekadar semangat. Sesungguhnya semangat perlu didasari dengan ilmu supaya setiap amalan dan juga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, tanpa kita melengahkan masa, kita akan membincangkan pada malam ini tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertamanya ialah Ramadan sinonim dengan ibadat berpuasa. Maka kita nak tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan definisi berpuasa tersebut. Puasa daripada sudut bahasa bermaksud al-imsak, semata-mata menahan diri. Itu adalah maksud berpuasa ataupun as-saum dalam bahasa Arab. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, ketika mana Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihi salam tanpa didahulukan dengan sebarang perkahwinan ataupun mengandungkan seorang anak tanpa ayah, maka ketika itulah Sayyidatuna Maryam dituduh, dicaci sekian-sekian. Orang kata dekat dia, kamu ini berzina dan sebagainya. Maka ketika itu Sayyidatuna Maryam, Allah Ta'ala merekodkan perkataan Maryam dalam Al-Quran yang berbunyi, Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Apabila orang duk kata dekat Maryam, maka Maryam menyatakan, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, iaitu Allah, untuk aku berpuasa.
Puasa yang dimaksudkan di sini macam mana? Falan ukallimal yawma insiya. Aku takkan balas, aku takkan cakap balik apa yang mereka kata dekat aku itu. Maka daripada ini kita faham puasa daripada sudut bahasa ialah semata-mata menahan diri. Apa-apa sekalipun kita tahan diri kita tak bercakap. Kita tahan diri kita daripada membelanjakan harta. Kita tahan diri kita daripada itu dan ini, maka itu dikira puasa dari sudut bahasa. Akan tetapi hadirin dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan dengan puasa yang dikehendaki oleh syarak? Satu ibadat yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan ini, maka puasa tersebut bermaksud al-imsaku an jami'il mufattirat, iaitu kita menahan diri daripada keseluruhan perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita akan tengok dalam kuliah kita pada ni, kita akan sentuh satu persatu insya-Allah. Bila daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, subuh sehingga maghrib, tahan saja ke? Tidak, mesti disertai dengan niat. Kalau orang tanya kita puasa apa dia? Ingat 3 benda. Yang pertama, tahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. 1. Kedua, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. 2. Dan yang ketiga, dengan niat. Tak boleh kita tahan saja-saja, tak makan, tak minum, kita tak niat puasa, maka tak diterima ibadat puasa kita tersebut. Boleh? Seterusnya hadirin dirahmati Allah, kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 173 183 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadat berpuasa, seperti mana umat-umat terdahulu juga diwajibkan bagi mereka berpuasa. Maka kalau kita lihat teliti ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia mewajibkan serta menyuruh kita berpuasa, dalam masa yang sama ada kelembutan dalam suruhan dan arahan dia. Mana Allah Ta'ala nak sebut? Allah Ta'ala boleh sebut, wahai orang beriman, puasa supaya kamu bertakwa. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu juga wajib berpuasa. Maknanya Allah Ta'ala seolah-olah nak cakap dekat kita, wahai orang beriman, puasalah. Jangan terasa berat. Sesungguhnya puasa ini juga difardukan pada umat terdahulu, bukan kamu saja yang kena puasa. Itu kelembutan Allah ketika mana dia menyuruh kita untuk melakukan ibadat berpuasa. La'allakum tattaqun, dan natijah serta result daripada puasa tersebut, kamu akan mendapatkan sifat takwa. Ataupun seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu dapat menjauhi daripada api neraka Allah disebabkan kamu berpuasa tersebut. Maka ini adalah natijah daripada ibadat puasa yang kita nak. Oleh itu, natijah ini kita takkan dapat melainkan kita ada ilmu tentang hukum hakam berpuasa. Orang yang tak tahu benda yang membatalkan puasa, ataupun dia tahu, cuma dia tak tahu ada benda yang boleh membatalkan pahala puasa tetapi tidak puasa. Itu ramai kita tak tahu. Kita duduk tengah puasa, kita buat benda itu, puasa kita sah, tapi balik di akhirat nanti, ganjaran di sebalik ibadat puasa kita tu tak ada. Pasal apa tak ada? Penat-penat puasa berapa kali Ramadan dah? Kerana kita tidak ada ilmu tentang hukum hakam berpuasa. Maka malam ini kita nak fokus kepada ilmu persediaan yang sebenar untuk kita berpuasa, dan demi kita mendapatkan sifat takwa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Seterusnya hadirin dirahmati Allah, kalau kita ikut ataupun kalau kita lihat di sebalik lembaran sejarah, puasa difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Lah ni kita duduk di bulan Sya'ban, maka bulan inilah difardukan puasa. Ramadan, maka umat Islam pada ketika itu berpuasa. Dan untuk maklumat, kalau orang tanya kita berapa kali Rasulullah berpuasa, maka Rasulullah sepanjang hayat baginda berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Boleh? Ramadan asalnya daripada perkataan ar-ramda, iaitu panas.
Sebab apa? Sebab ketika mana orang Arab dahulu mereka nak letak nama untuk setiap bulan tersebut, tiba-tiba mai satu bulannya mereka rasa panas sungguh, maka disebabkan itu mereka bubuh nama bulan itu bulan Ramadan, bulan yang panas. Sementara yang lain menyatakan kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan tersangat panas? Kerana bulan ini membakar dosa orang yang berada dalam bulan tersebut yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada nama ini pun kita dah tahu betapa dahsyatnya, betapa rahmatnya, betapa penuhnya anugerah yang ada pada bulan Ramadan yang perlu kita ambil. Karena baginda Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha." Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya bagi Allah dalam setiap hari kamu itu ada anugerah dan limpah kurnia daripada Allah. Nampak? Maka Nabi kita suruh kita cari limpah kurnia dan anugerah tersebut. Dalam Ramadan ada limpah kurnia dan anugerah Allah. Nabi kita suruh cari. Pasal apa Nabi kita suruh cari, suruh dapatkan? Fala'alla ahadukum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baginda Rasulullah menyatakan, carilah dan dapatkanlah anugerah Allah tersebut. Moga-moga ada di antara kamu mendapatkan rahmat Allah tersebut, maka dia tidak akan celaka buat selama-lamanya. Maka ini adalah saranan daripada baginda Rasulullah untuk kita mendapatkan rahmat dan anugerah, terutamanya anugerah tersebut amat jelas ketika mana kita tiba di bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin dirahmati Allah, seterusnya kita berpindah kepada, kita nak tengok ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Kerana di setiap amalan kita Allah Ta'ala menyelitkan ganjaran. Dan ganjaran ini perlu kita tahu untuk memotivasikan diri kita untuk berpuasa serta menjaga ibadat dan kualiti puasa kita tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan juga Imam Al-Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda, "Kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dhi'af." Kata Rasulullah, setiap amalan baik yang dilakukan oleh kamu akan digandakan paling kurang 10 kali ganda. Tak ada amalan yang kita buat, umat Nabi ni tak ada amalan yang mereka buat melainkan paling kurang akan dapat 10 kali ganda. Kira kalau semayang tadi pahala 27 akan dapat 10 kali ganda, 270 dah. Berkat sebab apa? Berkat kita menjadi umat baginda SAW. Itu paling kurang. Gandaan tersebut 10 kali ganda sehinggalah 700 kali ganda. Seseorang yang buat amalan biasa akan mendapatkan paling kurang 10 kali gandaan pahala serta paling tinggi 700 kali ganda pahala. Itu pun dah banyak dah sebenarnya. Maka Nabi kita menyambungkan hadis tersebut, illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang berpuasa. Apa maksud hadis ini? Baginda Nabi SAW nak menyebutkan puasa ini tak sama dengan ibadat yang lain. Ibadat yang lain ada nombor pahalanya. Semayang jemaah 27 kali pahala. Buat amalan biasa-biasa dapat 10 kali ganda. Paling tinggi 700 kali ganda. Kesemua itu amalan biasa kecuali puasa. Sebab apa? Sebab Allah sebut fahuwali, puasa itu untukku. Maksudnya apa dia? Puasa, ibadat puasa ni kita takkan puasa melainkan memang disuruh oleh Allah. Betul tak? Dan puasa itu juga dinisbahkan kepada Allah. Kerana apabila kita berpuasa, kita tak minum, kita tak makan, maka begitu juga Allah tak minum dan juga tidak makan, serta tidak memerlukan sebarang sebab untuk hidupnya Allah. Seolah-olah bila kita berpuasa, kita meniru Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu puasa itu Allah Ta'ala sebut fahuwali, puasa itu dinisbahkan kepada aku. Wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan bagi pahala. Maksudnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa tidak ada limit. Kenapa tidak ada limit? Kerana guru saya Fadilatul Syekh Yusri hafizahullah menyebutkan, kerana as-saum akhu sabri, kerana puasa itu saudara kepada sifat sabar.
Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala untuk orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak ada hisab, tidak ada perkiraan, tak ada nombor yang boleh mengungkapkan betapa besarnya pahala orang yang bersabar. Begitulah yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa, kerana puasa ada sifat sabar padanya. Nampak? Puasa tidak ada limit, tak ada nombor. Sembahyang jemaah 27, pahala puasa tak ada nombor. Hebatnya dan besarnya ganjaran puasa yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Dalam hadis lain, riwayat daripada Al-Imam An-Nasa'i, baginda Nabi SAW bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Baginda Nabi bersabda, sesiapa yang berpuasa walaupun satu hari di fi sabilillah, puasa fi sabilillah, puasa pada jalan Allah. Sahabat dulu kalau dengar puasa di jalan Allah, kemungkinan yang mereka fikir ialah, oh, dia berperang dan dia berpuasa ketika dia berperang tersebut. Itu masuk puasa fi sabilillah. Tetapi kalau kita lihat beberapa riwayat hadis, baginda Nabi menyatakan beberapa amalan lain yang dikira sebagai fi sabilillah. Antaranya ialah orang yang keluar menuntut ilmu sehingga dia pulang, dia keluar di fi sabilillah. Orang yang keluar mencari rezeki yang halal, kita waktu puasa tetap kena pergi kerja pukul 8 sampai 5 macam biasa, ataupun balik awal sikit. Orang yang keluar mencari rezeki yang halal, dia juga fi sabilillah. Orang yang keluar menziarahi keluarga, silaturrahim, juga keluar fi sabilillah. Seandainya kita berpuasa di fi sabilillah, sebagai contoh, hari kita puasa tersebut kita kena keluar di office macam biasa, mana kata dia berpuasa di fi sabilillah. Apa yang Nabi janjikan kepada dia? Ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati am. Ganjaran yang didapatkan oleh orang yang berpuasa di fi sabilillah, Allah Ta'ala akan jauhkan dia di antara neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Makna kata orang yang puasa tak akan masuk neraka Allah. Itu ganjaran orang yang berpuasa, ikhlas kerana Allah, dia tak akan masuk neraka. Maka kita nak ni, bulan Ramadan ini bagi kita jadi orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka dia. Ini yang kita nak. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, baginda Nabi menyatakan, lis-saimi farhatan. Orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Iza aftara farih. Yang pertama, bila dia buka puasa dia seronok. Betul tak? Penat, letih, lah pun panas. Kemungkinan panas lagi kot untuk bulan puasa nanti. Penat, letih, dahaga, dan lapar. Tiba-tiba bila buka puasa kena sirap bandung, kena murtabak 2-3 biji. Perasaan kita waktu tu macam mana? Lega, seronok. Tamat puasa, syukur, seronok sungguh. Itu kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua, Nabi cakap, wa idza laqiyallahu fariha bisawmih. Kegembiraan yang kedua ialah orang yang berpuasa ini akan gembira ketika mana dia bertemu dengan Allah. Ketika mana di hari akhirat, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika itu hari akhirat Allah Ta'ala tak pernah murka sebagaimana Allah murka pada hari akhirat. Sampai Nabi-Nabi pun tak berani nak jumpa dengan Allah untuk minta kelancaran pada hari akhirat. Tapi orang yang berpuasa dia gembira ketika dia bertemu dengan Allah. Nah, ini di antara beberapa perkara yang kita nak dapatkan melalui melalui amalan kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka kita nak kena jaga sungguh-sungguh puasa kita, supaya puasa kita ini menatijahkan sesuatu yang kita harapkan daripada ganjaran-ganjaran yang kita baca tadi. Boleh nak? Seterusnya, hadirin dirahmati Allah, puasa ini ada beberapa hukum. Yang pertama ialah hukum puasa ini wajib. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah dan sebagainya, puasa qada. Hukum yang kedua, puasa ini ada puasa sunat. Puasa sunat ini ada yang tahunan, seperti puasa hari Arafah. Allah Ta'ala ampunkan dosa yang setahun akan datang dan dosa setahun yang sebelumnya. Apalagi puasa hari Ashura, Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun sebelumnya. Maka contoh-contoh yang kita sebutkan tadi ialah puasa sunat yang bersifat tahunan. Ada puasa sunat yang bulanan.
Maksudnya macam mana? Ya, puasa sunat itu setiap bulan memang ada. Apa dia? Puasa hari putih 13, 14, 15. Sebab apa hari putih? Sebab 13, 14, 15 itu bulan penuh. Mana kata hari itu cerah, malam itu cerah. Kerana itu disebutkan hari putih. Sunat kita puasa tiap-tiap bulan 13, 14, 15. Begitu juga sunat kita puasa tiap-tiap bulan pada hari hitam. Ada hari putih, ada hari hitam. Iaitu 28, 29, 30 setiap bulan hijrah. Itu puasa sunat bulanan. Dan ada juga puasa sunat mingguan, iaitu puasa Isnin Khamis. Itu jenis-jenis puasa sunat. Dan puasa sunat yang terbaik yang Nabi SAW bagi tahu dekat kita, puasa sunat cara Nabi Daud AS. Puasa selang sehari. Puasa tak puasa, puasa tak puasa, puasa tak puasa. Kalau ada yang nak puasa sunat, maka elok kita buat macam tu. Sebab Nabi bagi tahu itu adalah cara Nabi Daud berpuasa, dan itu cara berpuasa sunat yang paling baik. Boleh? Seterusnya hadirin dirahmati Allah, kita juga ada puasa makruh. Puasa makruh ni bila seseorang itu makruh berpuasa kalau dia berpuasa hari Jumaat sahaja, hari Sabtu sahaja, hari Ahad sahaja. Kalau tak mau makruh, kena gabung Jumaat, Sabtu ke, Sabtu, Ahad ke. Yang penting jangan puasa hari yang kita sebutkan tadi secara bersendirian. Boleh? Ada juga puasa yang hukumnya haram. Haram ni kita kena dengar elok. Ada haram yang sah, ada haram yang tak sah. Haram yang sah apa dia? Puasa sunat si isteri tanpa izin suami. Puasanya haram, tetapi puasanya sah. Tapi rugilah, haram ni tak dapat pahala. Mana kata? Dan berdosa. Mana kata seseorang isteri kalau dia nak berpuasa, dia kena minta izin kepada suami terlebih dahulu, kerana hak suami yang perlu ditunaikan. Kita, orang perempuan, orang isteri, dia perlu tunaikan hak suami. Oleh itu, puasa dia pun, puasa sunat, perlu mendapatkan izin daripada suami. Boleh? Dan ada puasa yang haram serta tidak sah. Dah ada haram, berdosa, puasa tu tak sah pula. Beberapa hari, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, hari raya Tashrik, hari Tashrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan begitu juga haram mengikut mazhab Syafi'i, kita berpuasa pada separuh kedua bulan Sya'ban. Tak boleh puasa separuh kedua bulan Sya'ban, 16 dan ke atas. 16 Sya'ban dan ke atas kita tak boleh puasa. Boleh? Ikut mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang membenarkan. Boleh? Baik. Puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban ini, kita cakap pada dasarnya haram serta tidak sah. Berdosa orang yang berpuasa pada separuh kedua bulan Sya'ban. Melainkan beberapa situasi. Yang pertama, dia teringat ada lagi puasa dia yang tak habis lagi qada, maka dia boleh qada pada separuh kedua bulan Sya'ban. No problem. Yang kedua, pengecualian dia kalau dia ini memang yang biasa puasa sunat Isnin Khamis, maka dia dibenarkan puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, dia qada pun tak ada, dia Isnin Khamis pun tak ada. Cumanya nak jadikan cerita, hari nisfu Sya'ban tu dia puasa, kan? Malam nisfu Sya'ban kita sunat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Siang nisfu Sya'ban tu kita sunat puasa. Boleh? Dia puasa 15. Kemudian dia terasa, aku ni dapat hidayah barangkali, nak puasa lagi lah esok. Dia nak puasa 16. Seseorang yang puasa 15 Sya'ban, dia dibenarkan puasa 16 Sya'ban. Boleh? Baik. Dia pun puasa 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa. 18 dia tak puasa. Soalannya, bolehkah dia terus puasa sampai habis Sya'ban? Ya, tidak boleh. Kalau nak puasa separuh kedua bulan Sya'ban, yang situasi kita sebut tadi, dia kena sambung 15, 16, serta dia kena puasa penuh kalau nak puasa. Kalau dia skip sehari saja, maka dia sudah tidak boleh berpuasa pada separuh kedua bulan Sya'ban. Boleh faham tak?
Hadirin dirahmati Allah, seterusnya kita nak tahu apakah syarat sah puasa. Syarat-syarat ni mesti kita patuhi supaya puasa kita ini sah dan tidak perlu kita qada puasa kita. Boleh? Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama ialah al-Islam. Seseorang yang nak sah puasa dia mesti Islam. Dan juga dia mesti Islam sepanjang hari ketika dia berpuasa. Sesiapa yang murtad walaupun sesaat, puasanya tidak sah, batal. Ada kau ustaz, orang hak puasa ni elok tiba-tiba nak murtad. Cerita dia memang ada. Khususnya pada akhir zaman yang kita berada di sekarang ini. Tuan-tuan perempuan kalau ada Facebook, tuan-tuan mungkin tahu, mungkin tak tahulah, tapi saya nak bagi tahu. Ada orang lagaknya macam ustazah. Di mana-mana tempat bila saya bincang pasal hukum hakam puasa, saya akan bagi contoh ni lah. Sebab ini yang berlaku. Dan tanggungjawab saya untuk bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan tentang betapa bahayanya dan betapa mudahnya seseorang itu terkeluar daripada Islam di akhir zaman tanpa dia sedar. Ada seorang lagaknya ustazah, pakai tudung labuh, pakai jubah, elok tutup aurat dengan sempurna, dan dia berbuang. Tapi malangnya beberapa status Facebook dia itu menghina baginda Rasulullah SAW, menjatuhkan kedudukan baginda, mempertikaikan baginda. Dan dia berbuang, dia tulis dengan ayat yang kita kata argumentatif, yang ada hujah, yang rasional. Bila orang tengok, orang like, orang share, orang kata, sungguh juga apa yang dia cakap ni. Orang yang baca like, orang yang baca share status peguam tersebut. Apa hukum orang yang setuju dengan penghinaan kepada baginda Nabi SAW? Kita tahu orang yang hina Nabi SAW murtad. Bagaimana pula orang yang setuju dengan penghinaan tersebut? Tidak syak lagi murtad, wal'iyadzubillah. Nampak? Kalau dia puasa waktu tu, dia share, dia like, setuju dengan apa yang kawan tu kata, serta-merta batalnya puasa dia, dia terkeluar daripada Islam. Ini yang terjadi di akhir zaman. Maka benar sabdaan baginda Nabi SAW, di akhir zaman ini, paginya Islam, petang kufur. Pagi sembahyang subuh macam kita, tengah hari tengok status pun macam betul yang dia kata ni, like, jatuh murtad. Itulah di akhir zaman, seseorang boleh terkeluar Islam tanpa dia sedar. Dan seseorang boleh mati tanpa iman berada dalam hatinya ketika dia berada dalam kubur. Nampak tak? Sebenarnya ini adalah situasi yang perlu kita risaukan. Situasi yang perlu kita risaukan kepada diri kita dan anak-anak keluarga kita. Kita mudah terdedah dengan ancaman akidah, dengan ancaman yang boleh menggugat kesahihan agama Islam dan juga iman kita. Tapi kita tak sedar. Inilah fitnah yang berluasa sekarang, yang lebih penting untuk kita suarakan, kita bagi tahu, kita ingatkan kepada masyarakat. Jaga Islam kita, jaga iman kita. Boleh? Hadirin dirahmati Allah, syarat sah puasa seterusnya ialah al-aql, iaitu waras. Waras. Sesiapa yang dia mesti waras sepanjang hari berpuasa. Sesiapa yang gila walaupun sesaat, sengaja ataupun tidak, maka batal puasa dia. Boleh? Pengsan dengan mabuk, koma, tak sedar diri, macam mana pula? Itu kita akan bincang di mufakkirah, benda yang membatalkan puasa nanti. Boleh? Yang seterusnya, syarat sah yang ketiga ialah khusus bagi orang perempuan, bersih daripada haid dan nifas sepanjang hari di siang hari ketika dia berpuasa. Dan seandainya seorang perempuan puasa, kemudian 7.31 buka puasa, 7.30 datang haid, maka apa hukum puasa dia? Batal puasanya dan dia perlu qada. Boleh? Situasi yang kedua ialah dia haid, datang bulan, tiba-tiba pukul 2 petang dia sudah suci, contohlah. Ini situasinya. Pukul 2 petang siang Ramadan tu dia suci. Apa yang dia kena buat? Disunatkan baginya untuk al-imsak, tahan diri, macam orang puasa juga sunat.
Kalau dia tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Tapi sunat seorang perempuan yang suci ketika siang hari yang suci ketika siang hari berpuasa, maka dia disunatkan untuk buat macam orang puasa juga, sunat. Tapi janganlah niat nak puasa, just niat menghormati bulan Ramadan. Dia tidak boleh makan, dia bukan tak boleh, disunatkan dia tidak makan, disunatkan dia tidak minum sebagai menghormati bulan puasa. Boleh tak? Yang seterusnya, syarat sah puasa yang keempat, dia kalau dia nak puasa, dia kena tahu hari itu boleh puasa ataupun tidak. Ni kes ni tak terjadilah pada bulan Ramadan, kerana tiap-tiap hari kita kena puasa. Ni puasa-puasa yang lain, dia kena tahu hari apa yang diharamkan berpuasa, hari apa yang dibolehkan untuk berpuasa. Boleh? Hadirin dirahmati Allah, seterusnya kita nak tahu pula syarat wajib puasa. Orang yang ada syarat-syarat ini maka wajib dia berpuasa. Ada 5 syarat. Yang pertama, Islam juga. Orang yang Islam kena wajib berpuasa. Orang yang kafir tidak diwajibkan berpuasa. Itu tidak menafikan mereka di hari akhirat nanti mereka akan kena azab sebab mereka tak puasa. Sebab orang kafir ni, dia akan diazab pertama sebab dia kafir, dan kedua dia akan diazab disebabkan amalan-amalan yang sepatutnya diwajibkan dia buat tapi dia tak buat. Maka di akhirat dia kena juga double daripada azab sebab kekufuran. Maka di akhirat dia kena azab juga sebab dia tak puasa. Boleh? Baik, orang kafir tak wajib puasa, kita kena faham juga maksudnya ialah jabatan agama, pihak berkuasa tidak boleh memaksa mana-mana orang kafir untuk turut berpuasa. Tak boleh, haram. Orang yang murtad dia kena qada balik puasa dia. Dia kena masuk Islam dan qada balik puasa dia. Sekiranya puasanya tersebut puasanya wajib. Boleh tak? Syarat wajib yang kedua ialah seseorang itu wajib berpuasa ketika mana dia baligh dan juga waras berakal. Boleh? Syarat yang ketiga, wajib berpuasa kalau seseorang itu mampu. Mampu ini ada mampu fizikal. Sebagai contoh, orang yang orang tua umur 120 dah tak larat nak puasa. Dan begitu juga orang sakit yang doktor kata sakit dia ni tak boleh sembuh dah, memang macam ni lah sepanjang hayat dia. Tak boleh puasa, kalau kamu puasa lagi makin teruk, kamu akan macam ni sepanjang hayat kamu. Maka orang yang kita sebutkan tadi ini, dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi dia kena bayar fidyah. Itu kita kena nak tahu juga, mana nak kena bayar fidyah, mana nak kena qada saja, mana nak kena qada dengan bayar fidyah. InsyaAllah kalau ada ruang masa lah, saya rasa tak cukup masa lah. Kita ada ruang masa, kita akan bincang. Boleh? Yang keempat, syarat wajib puasa adalah as-sihhah, kesihatan. Maka tidak diwajibkan berpuasa untuk orang yang sakit. Sakit ni lagu mana? Takkan sakit lutut tak boleh puasa, tak ada kena-mengena. Lutut dengan sakit dengan puasa. Tak boleh, bukan macam tu. Sakit ini apa dia? Kalau dia puasa lambat lega. Okey? Ataupun kalau dia puasa bertambah sakit. Maka itulah yang dimaksudkan sakit yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apa dia? Kalau dia puasa bertambah lambat lega, ataupun kalau dia puasa bertambah sakit dia, maka jenis ni tidak diwajibkan berpuasa. Syarat wajib yang seterusnya ialah al-iqamah. Al-iqamah ni apa dia? Al-iqamah ni apa dia? Tidak bermusafir. Seseorang yang bermusafir 2 marhalah 82 km tidak diwajibkan berpuasa. Puasa Ramadan pun, puasa Ramadan kalau dia kena musafir 82 km, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Nanti kalau dia tak mau puasa, dia tidak diwajibkan berpuasa. Kalau dia tak puasa, maka dia kena qada nanti. Tak ada masalah. Boleh? Baik, kita kena faham. Setengah orang, mana kata orang yang musafir ni tak wajib puasa. Hari tu ada meeting dekat KL, ada urusan dekat KL, daripada Kedah lebih KL. Nak tolak berapa? Ke 10. 10. Aku tak puasa dah. Sebab orang yang musafir kan tak wajib puasa. Setengah orang dia faham macam tu. Salah. Mengikut mazhab Syafi'i,
orang yang dibenarkan untuk tidak berpuasa kalau dia bermusafir ialah orang yang bermusafir sebelum subuh. Orang yang musafir selepas subuh kena puasa macam biasa. Tak larat dalam perjalanan barulah dibenarkan buka puasa. Boleh faham tak? Setengah orang dia tak clear lagi bab ni, masih tak jelas. Maka malam ini kita berkongsi ilmu yang sebenar berdasarkan mazhab Syafi'i. Boleh? Hadirin dirahmati Allah, seterusnya rukun puasa ada 2. Yang pertamanya niat. Paling kurang niat kita khususkan pada bulan Ramadan lah. Sahaja aku berpuasa Ramadan, cukup. Qasad dengan ta'yin. Qasad tu aku berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Maka cukup. Macam tu saja kita niat pada bulan Ramadan ini. Ikut mazhab Syafi'i, tiap-tiap malam wajib niat. Barang siapa yang terlupa niat, kemudian dia terjaga di siang harinya, maka tidak boleh dia berpuasa. Di bulan Ramadan dia kena tahan diri dia juga. Saya orang salah faham. Oh, aku lupa niat, tak wajib puasa. Aku boleh makan hari ni. Tak. Wajib dia imsak, dia tahan diri dia daripada puasa, daripada makan, minum dan semua perkara yang membatalkan puasa untuk menghormati bulan Ramadan. Boleh? Niat ini pada waktu malam. Waktu malam itu pada maghrib sampai subuh, sebelum subuh. Dan disunatkan juga bagi kita, walaupun mazhab Syafi'i, sunat kita niat ikut mazhab Imam Malik. Imam Malik ataupun mazhab Maliki menyatakan dibenarkan untuk seseorang pada awal malam Ramadan, 1 Ramadan, dia niat sahaja aku berpuasa Ramadan sebulan penuh. Maka ketika itu Imam Malik menyatakan malam-malam yang lain dia tak perlu niat dah. Imam Malik boleh sekaligus tu boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tiap-tiap malam kena niat. Boleh? Bagi seseorang dikatakan kalaulah dia niat ikut Imam Malik, tiba-tiba 2 Ramadan dia mati, maka disebabkan dia niat tersebut, dia dapat pahala penuh 1 bulan Ramadan. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu terkadang lebih baik daripada amalan dia. Betul tak? Amalan dia 2 hari dia sempat puasa, tapi disebabkan niat dia, pahala Allah Ta'ala bagi penuh sebulan puasa. Ini di antara situasi yang niat itu terkadang lebih baik daripada amalan. Boleh? Hadirin dirahmati Allah, ada satu tip. Kalaulah kita takut, kita contoh, aku ni mazhab Syafi'i juga, aku tak mahu pulang pada mazhab lain. Macam mana kita nak buat untuk bagi kita ni tak lupa nak niat puasa? Ni setengah dari kita tak kata kita lah, saya sendiri pun, saya moral lagi aku peniat lah. Kena moral sedap, lupa ambil subuh. Ya? Jadi banyak kali dia kata, betul tak? Jadi jangan percaya. Jangan percaya lepas moral niat lah, lepas tarawih aku niat lah, jangan percaya. Banyak kali dah ditipu kita. Betul? Jadi tips yang diberikan oleh bekas Mufti Mesir Dr. Ali Jum'ah, dia sebut, kan puasa, niat puasa ni boleh pada lepas maghrib, betul tak? Baik. Tiap-tiap kali kita buka puasa tu, saya yakin tak ada di antara kita yang terlupa baca doa buka puasa, betul? Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai habis. Lepas daripada habis doa buka puasa tu, terus nawaitu sawma ghadin. Tu tips dia. Jadi tambah supaya kita ni tak lupa niat puasa. Macam mana? Setiap kali buka puasa tersebut, lepas baca doa buka puasa, terus nawaitu sawma ghadin. Boleh tak Ustaz? Boleh. Kan kita kata ada niat puasa pada waktu malam, maghrib tu dah malam dah. Boleh faham tak? Maka itu tips dia untuk tak mau bagi kita ini terlupa niat puasa di sepanjang malam pada bulan Ramadan al-Mubarak. Boleh? Hadirin dirahmati Allah, seterusnya rukun yang kedua ialah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ini kita nak tahu benda apa yang membatalkan puasa. Tapi sebelum itu, tolong ambil betul-betul yang saya bagi malam ni. Sebab benda yang membatalkan puasa ini ada 2 bahagian, ada 2 jenis. Yang pertama, dia membatalkan pahala puasa, tetapi puasanya tidak batal. Makna kata dia tak gaduh qada lah puasa dia.
tapi tak ada pahala. Inilah yang Nabi cakap, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Illa al-ju' wal 'atash. Yang bermaksud betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak ada apa di sebalik ibadat puasanya tersebut melainkan lapar dan dahaga sahaja. Pahala tak ada. Hak ni kita risau. Kita mungkin jaga diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa, tetapi kemungkinan kita lalai menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Di antara perkara yang membatalkan pahala puasa kita, tidak membatalkan puasa itu sendiri. Yang pertamanya, hak ni kita kerap buat sebenarnya. Yang pertamanya apa dia? Al-ghibah. Ghibah ni kalau kita terjemah cakap belakang. Tetapi cakap belakang tu masih merupakan terjemahan yang tidak sesuai dan sedap lagi dengan ghibah. Ghibah, Nabi kita memberikan definisi baginda sendiri. Apa dia? Zikruka akhakal muslim bima yakrah. Nabi kita menyebutkan ghibah ini kamu cakap pasal saudara se-Islam kamu. Kamu cakap belakang pasal saudara Islam kamu dengan apa yang dia tak suka. Itu ghibah. Walaupun benda tu betul. Bagi contoh, ni contoh saja nak. Man ni dia pendek kan? Ada seorang nama Man. Contoh saya kata satu bukan Man di sini, Man mana-mana. Nah, ni contoh saja. Man ni dia pendek. Kita waktu duduk puasa tu, kita pun saja, kita kan tak ada kerja, tapi nak menyembang, dia nak tiga kawan kita, cuba tengok Man. Dia pendek sungguh tu. Macam tu je pun. Tapi kalau Man tahu tu, dia suka tak kita kata dia lagu tu, walaupun benda tu betul. Dia suka tak? Dia suka tak orang kata dekat fizikal dia tak suka? Maka itu adalah ribah. Ribah dosa besar, perlu bertaubat. Dosa besar tak boleh diampunkan dengan ambil wuduk semayang. Dosa kecil boleh ampun. Ambil wuduk semayang, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, haji ke haji, dosa kecil Allah Ta'ala ampunkan. No problem. Tapi dosa besar ni problem. Tambah lagi kalau dosa berkait dengan orang, itu problem. Ribah yang kita sebutkan tadi, dosa besar. Kalau dia tahu kita ribah dia, wajib kita minta maaf dekat dia dulu sebelum kita minta ampun dengan Allah. Kalau dia tak tahu, kita minta ampun dengan Allah tu. Dan orang yang buat ribah tadi tersebut, seandainya dia berpuasa pada ketika itu, batal pahala puasanya. Betul tak? Kalau kita jaga ni, betul tak? La'allakum tattaqun. Betul tak kita akan dapat sifat taqwa? 30 hari kita jaga diri kita daripada ribah. Keluar daripada Ramadan, kita akan jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang Allah Ta'ala nak daripada Ramadan, daripada ibadat puasa kita. Boleh? Dan mendidik akhlak kita. Apa yang kita akan dapat kalau kita didik akhlak kita? Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, orang yang paling aku sayang, paling aku kasih, cinta sangat, suka. Siapa dia? Dan bukan sekadar itu, aku suka dia, paling aku suka, dan dia nanti ini akan masuk syurga. Bukan setakat masuk syurga, dia akan duduk dekat dengan aku dalam syurga. Siapa dia? Nabi sebut orang yang banyak sembahyang Jumaat, orang yang banyak sedekah anak yatim. Tak, Nabi sebut ahasinukum akhlaqa, orang yang paling indah dan baik akhlaknya di antara kamu. Ingatlah, kita ni umat yang paling mudah nak masuk syurga. Paling mudah. Ada rasa sayang kat Nabi, seseorang tu akan masuk syurga. Ada rasa sayang dan ada harapan nak duduk dengan Nabi dalam syurga, dekat dengan Nabi akan masuk syurga. Tapi Nabi nak bagi tahu dekat kita, yang paling dia sayang dan paling dekat kedudukan dia denganku dalam syurga nanti ialah orang yang ahasinukum akhlaq, orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita puasa, kita boleh jaga diri kita 30 hari sahaja, kita tidak akan celaka selama-lamanya di hari akhirat. Duduk dekat dengan baginda Nabi SAW. Nampak tak puasa ni bawa kita ke mana? Tapi kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Setengah orang dia suka buat ibadat saja, tapi ilmu dia tak mau cari. Sedangkan dia tak tahu kualiti ibadat dia itu berdasarkan ilmu yang ada dalam dada dia. Sebab tu saya suka sebut, knowledge is power. Ilmu ni satu kuasa.
Dia ada kuasa nak ubah kualiti kita, ada kuasa nak ubah segala benda. Yang penting ada ilmu dah. Boleh? Seterusnya an-namimah, yang menghilangkan, membatalkan pahala puasa ialah an-namimah ni batu api. Tinggallah benda-benda kita kalau duk bergaduh sebelum bulan Ramadan ni, an-namimah, duk batu api, tak puas hati dengan dia, tak puas hati dengan kawan tu, maka kena tinggal bulan puasa ni. Ada lagi al-kadhib, muhung, jangan cakap muhung. Dan seterusnya apa dia lagi? An-nazar lima yahrum atau lima yahillu bi syahwah. Kita membiarkan diri kita memandang perkara yang haram dalam bulan puasa akan menyebabkan batalnya pahala puasa kita. Boleh faham tak? Maka itu beberapa benda yang perlu saya sebutkan supaya kita dapat jaga diri kita dalam bulan Ramadan ini, menghabiskan ibadat puasa dengan baik, serta menjaga kualiti yang ibadat puasa kita, dan kita nak dapat natijah yang sebenar, la'allakum tattaqun. Dan hadirin dirahmati Allah, seterusnya saya minta masa lebih sikit boleh tak? Saya tak tahu nak main bila, tak tahu ni. Baik-baik ambil peluang. Seterusnya boleh tak? Seterusnya ialah perkara yang membatalkan puasa tu sendiri. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama, riddah, murtad. Batal puasa dia macam situasi yang kita sebutkan tadi. Jangan ingat, takkan orang nak puasa nak murtad, orang tengah puasa murtad, jangan ingat di akhir zaman ni benda yang kita tak expect jadi. Janganlah buat main dengan akhir zaman ni. Sebab tu kita kena tahu tanda-tanda akhir zaman kita kena tahu. Sebab apa kena tahu? Sebab ketika mana hadis yang kita tahu, hadis kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis riwayat Muslim, Jibril mai dekat Rasulullah, Jibril tanya pasal Islam. Tidak? Bila Jibril tanya pasal Islam, Rasulullah jawab, Jibril kata, sadaqta, betul lah, benar apa yang kau sebutkan. Jibril tanya pasal Islam, pasal iman, pasal ihsan, dan yang terakhir Jibril tanya pasal alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Maknanya yang kita faham daripada hadis tersebut, mengetahui tanda-tanda akhir zaman merupakan 1/4 daripada agama kita. Kita kena tahu tanda-tanda akhir zaman. Akan tetapi banyak tetapi ni. Apa dia? Orang yang berbicara mengenai hadis-hadis akhir zaman bukanlah boleh sebarangan orang. Tak boleh. Ada disiplin, dan akhir zaman ini hadis-hadisnya akan ditentukan dengan waktu sekarang ini. Sebagai satu contoh dalam hadis riwayat Tirmizi, bukan Tirmizi, saya tak ingat. Nabi kita kata di antara tanda akhir zaman tu, dia punya tali pinggang dia akan bercakap dengan dia dan akan bagi tahu apa yang ahli keluarga dia buat di rumah dia. Nabi kata macam tu kat sahabat. Tali pinggang ataupun tali daripada dulu letak pinggang. Nabi kita kata akhir zaman kiamat ni, dekat kiamat ni, tali pinggang dia tu akan bercakap dengan dia. Apa yang keluarga dia buat di rumah. Kita nak tafsirkan macam mana hadis ni. Maka guru saya sebutkan, Fadilatul Syekh Yusri Hafizahullah, seorang ulama besar, ulama yang masyhur, yang popular di Mesir, Al-Azhar Al-Sharif. Dia sebutkan apa dia? Nabi nak bagi tahu apa? Nabi nak bagi tahu, kata itulah handphone. Handphone kita letak mana? Kat pinggang lah sebelah kita ni. Orang call, orang rumah kita, keluarga kita call, kita angkat. Cakap. Itu dia bagi tahu ni. Apa? Ayam habis, rumah beli ayam. Gas habis. Minyak habis beli. Betul ya? Apa yang berlaku kat rumah tu, kita boleh tahu dengan handphone kita. Itu maksud hadis Nabi. Tali pinggang tu boleh bercakap dengan dia. Mana kata Nabi cakap, Nabi nak bagi tahu kata handphone. Maka itu beberapa benda yang perlukan kepada penelitian yang lebih detail. Tak boleh sebarangan orang cakap pasal hadis akhir zaman. Melainkan orang yang masyhur, yang dipercayai keilmuan dia dan diiktiraf dia punya kefahaman tentang hadis. Bukan sebarangan orang kita boleh ambil tentang hadis akhir zaman. Boleh? Hadis dirahmati Allah seterusnya, haid, nifas dan juga wiladah beranak. Batal puasa orang perempuan tersebut kalau ada di siang hari pada ketika berpuasa. Boleh? Yang ketiga, al-junun, gila walaupun sesaat. Batal puasa dia. Sebab kita sebut tak boleh gila. Kalau nak puasa kita sah, tak boleh gila sepanjang siang hari berpuasa.
Yang seterusnya, yang keempat, koma, pengsan, tak sedarkan diri ataupun mabuk sekiranya memakan sepanjang hari berpuasa, baru batal. Lah ni ustaz, dia pengsan, tapi pukul pengsan pukul 12, pukul 2 dia jaga 2 petang. Puasa dia sah tak ustaz? Sah tak puasa dia? Sah. Sebab apa? Puasa, orang yang tak sedarkan diri ini, puasanya hanya batal kalau dia memakan sepanjang hari puasa tersebut. Pengsan tak sedar, dia tidur apa? 5.30 pagi. Sedar balik 8.30 malam. Oh, tak boleh. Tak siap. Kena qada lah puasa dia. Boleh nak? Baik. Yang membatalkan puasa yang kelima ialah al-jima'. Sedia maklum, jima' suami isteri ataupun bukan, ataupun sama jenis, batal puasa. Dan kalau yang jima' dengan sengaja tu adalah hukum hakam dia, kita tak bincangkan di sini lah, okey. Seterusnya yang keenam, ini paling penting. Apa dia? Masuk sesuatu dalam rongga badan daripada jalan ataupun lubang yang terbuka, batal puasa. Ingat nak? Masuk sesuatu dalam rongga badan melalui lubang yang terbuka di badan kita, dipenuhi 3 ciri-ciri ini, batal puasa kita. Masuk sesuatu, apa-apalah, kerah ke, lembut ke, cair ke, apa ke, kecuali udara. Alif faitalah tu. Masuk sesuatu dalam rongga badan. Ya, apa-apa ruang yang berongga dalam badan kita, perut, kepala, otak ni, hidung, apa semua dalam ni, tengkak kita. Masuk tu pula dalam rongga melalui jalan yang terbuka. Tolong ingat, setiap lubang yang ada dekat badan kita ini ialah jalan yang terbuka. Ataupun setiap saluran yang ada dekat badan kita ini jalan yang terbuka kecuali mata. Dan mengikut Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain, Imam Ghazali kita, juga telinga. Telinga dengan mata bukan daripada jalan yang terbuka. Makna kata, apa-apa yang masuk melalui mata ataupun telinga ke dalam rongga kita, rongga badan kita, maka tidak membatalkan pahala. Saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat Imam Ghazali, sebab kebanyakan daripada kita ini sukar nak menjaga perkara tu. Yang boleh jagalah alhamdulillah. Tapi berapa ramai orang bila mandi air masuk telinga. Betul tak? Batal tak puasa dia? Ada perincian. Tapi kalau ikut Imam Ghazali, seseorang yang mandi termasuk air dekat telinga, tak batal puasa. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, terkadang bila kita mengajar, bila bagi fatwa, maksud kata saya bukanlah mufti. Fatwa ni dari sudut bahasa maksudnya menjawab soalan. Itu maksud fatwa. Ketika mana kita memberikan fatwa, kita bukan sekadar berpegang dengan apa yang ada dalam kitab, tetapi antara objektif bagi fatwa apa dia? Kita nak jaga umat daripada ibadatnya batal seboleh mungkin, dan juga kita tak mau bagi umat berdosa. Sebab itu kita keluarkan fatwa yang bersesuaian, bukan sekadar ikut apa yang ada dalam kitab. Itu orang yang faqih, orang yang faham agama, dia akan bagi jawapan macam tu. Maka saya berkongsi dengan tuan-tuan ni, setiap jalan lubang dekat tubuh badan kita ini semua jalan yang terbuka kecuali mata. Itu mazhab Syafi'i yang paling kuat. Tetapi Imam Ghazali menambah kecuali mata dan telinga. Boleh faham tak? Apa-apa yang masuk ke telinga selepas ini tidak membatalkan puasa. Boleh. Oleh kalau ya. Ubat mata masuk ke mata kan? Dalam rongga kita tak batal, sebab mata ini adalah jalan yang tertutup. Ubat telinga, titik, kalau ikut pendapat yang biasa kita doa amal, batal. Tetapi Imam Ghazali menyatakan tidak batal. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang terlebih baik kita jagalah. Tak payahlah saya saja dulu, Tapi kalau keperluan contoh, maka boleh kita guna pendapat Imam Ghazali kita sebutkan tadi. Boleh faham tak? Kalau kita faham
benda ni, maka mudahlah cucuk bulan puasa. Batal tak? Tak batal sebab apa? Masuk sesuatu, betul. Dalam badan, rongga badan kita, betul. Tetapi bukan jalan terbuka masuk ke kulit. Betul tak? Bukan jalan, tak batal. Baik. Lah ni tuan-tuan, macam-macam akhir zaman. Dia teringat nasi kandar. Tak payah ni. Tak tahu lah dia buat. Dia masuk makmal, beli nasi kandar, dia masuk makmal, dia melenda nasi kandar tu sampai hancur, betul. Tak tahulah kau boleh buat. Dia bubuh dalam picak gani tu di situ. Contoh, dia kata, oh rasa nasi kandar kenyang. Lega. Batal yang puasa. Kalau main kenyang ni, dekat obat apa, terus keliru lah. Batal tak puasa? Ataupun dia cucuk berungkus segala apa, nak bagi badan yang bertenaga. Macam kalau kena cucuk benda tu tak rasa lapar, tak rasa dahaga langsung. Dia cucuk ke apa? Pukul 2 petang. Batal tak puasa dia? Cucuklah menantang apa pun tak batal. Kenyang ke, bagi tenaga ke, apa ke, tak batal. Sebab apa? Masuk benda dalam rongga, tapi bukan jalan terbuka. Nampak tak? Itu kefahaman kita tu. Boleh? Baik. Ya. Orang? Okey. Penat? Okey, baik. Terima kasih. Baik. Soalan yang ditanyakan ialah orang tu penat. Lelah. Ya? Dia kena cucuk apa? Cucuk pula lah. Dia kena inhaler. Siang hari puasa. Batal tak? Batal tapi tak berdosa lah. Dia kena qada lah. Batal ikut mazhab Syafi'i. Batal sebab apa? Masuk sesuatu dalam rongga, betul tak? Melalui jalan terbuka, mulut jalan terbuka. 3 tu dipenuhi, batal puasa. Tetapi saya tak pasti fatwa Kedah sebab lah ni tuan-tuan. Jangan pening lah. Sebab lah ni masalah dia urusan agama ini bawah state, bawah negeri. Jadi masing-masing negeri ada fatwa masing-masing. Okey? Tapi pejabat mufti wilayah persekutuan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memberikan fatwa tidak batal. Mereka adalah pendapat yang dapat ikut. Jadi kalau soalan yang ditujukan tadi, kalau dia nak ikut fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, tidak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Cumanya dalam ibadat ini lebih baik kita berhati-hati. Tidak ada masalah, dia tak berdosa. Dia penat, dia kena pakai inhaler tu. Dia tak berdosa, cuma nanti dia kena qada balik. Itu sahaja. Boleh? Mungkin lepas tu dia nak puasa 6, sebagai contoh, niat sekali qada. Nampak? Qada hari tu selesai. Boleh nak? Okey? Bayar fidyah. Itu kalau teruk sangat sampai tak boleh puasa langsung. Dia termasuk dalam, dan kalau teruk sangat dan doktor kena ada pengesahan doktor lah. Itu agama kita. Agama kita ni bukan Pak Lembai saja yang boleh bagi hukum. Tidak, memerlukan kepakaran yang lain. Kalau doktor bagi tahu dekat dia, awak ni sakit sepanjang hayat macam ni lah. Awak lelah sepanjang hayat macam ni lah. Dan awak tiap-tiap hari kena guna inhaler, contoh. Maka ketika itu dia tak diwajibkan berpuasa, bayar fidyah saja. Ya. Betul. Ya. Ada. Mungkin ya, okey lah. Contohnya saya bagi jelas ni lah. Doktor kata dia ni lelah sampai seumur hidup. Dan dia kena inhaler tiap-tiap hari sampai dia mati. Tiba-tiba takdir Allah, Ramadan yang kedua dia lega. Macam tu lah. Yang sebelum ni dia tak puasa. Maka apa nak buat? Hak sebelum ni bayar fidyah, selesai. Hak selepas ni puasa macam biasa. Dan dia tak perlu qada. Sebab dia tak wajib puasa. Dia kena bayar fidyah sahaja. Fidyah sehari, saya tanya kawan saya dalam pejabat zakat. Fidyah 1 cupang, sehari 1 cupang. RM1.80. Tak tahu lah connect, tak tahu lah kan. RM1.80. Sehari itu kali RM1.80. Itu saja. Boleh tak? Baik.
Orang yang buat swab test, kalau ada lagi lah, lepas ni endemik tak ada lagi, no? Biar lah. Orang yang buat swab test di siang hari bulan berpuasa, batal dah. Sebab swab test depan jorok dekat dinding belakang ni betul dah. Batal dah. Masuk sesuatu dalam rongga, jalan terbuka, batal. Swab test batal. Okay? Seterusnya dalam mazhab Syafi'i, kita kena jaga bab mandi kita. Seseorang yang mandi di siang hari bulan Ramadan, ataupun ialah yang mandi, yang mandi ketika dia berpuasa. Orang yang mandi ketika dia berpuasa, sama ada dia mandi sebab pukul 12 hari panas aku tak tahan dah, aku dah aku tak boleh, aku tak hidup lah. Oh, mandi, tiba-tiba air masuk ke badan dia. Air masuk ke telinga, tak apalah, maybe okey lah kan, kita pakai pendapat Imam Ghazali, alhamdulillah okey. Air masuk ke hidung, ini tak ada pendapat lah. Hidung tak ada siapa kata bukan rongga terbuka. Air masuk ke hidung waktu dia mandi. Mandi tu dia mandi nak bersejuk-sejuk ataupun nak membersihkan diri di siang hari berpuasa. Apa hukum puasanya? Tak sengaja ni, batal puasa. Sebab apa? Sebab mandi tersebut tidak diarahkan oleh syarak. Memang puasa ni tuan-tuan, puasa ni memang nak treat kita. Kita tak boleh buat suka hati di siang hari berpuasa. Maka orang yang sengaja mandi saja-saja sengaja mandi. Orang yang mandi saja-saja, air termasuk ke hidung ke mulut, maka batal puasa dia serta merta, walaupun dia tidak sengaja. Boleh faham tak? Situasi kedua, hari Jumaat, sunat mandi Jumaat contoh. Bagi lelaki, sunat mandi Jumaat. Bagi sembahyang Jumaat, tengah-tengah mandi yang masuk ke hidung juga, tak sengaja juga, batal tak? Tak batal. Pasal apa? Sebab mandi itu memang syarak suruh. Kalau sengaja masuk, itu batal lah. Tapi kalau mandi itu syarak suruh dan dia tak sengaja, tidak batal. Kita boleh faham. Begitu juga kita duduk rumah, duduk bulu gigi. Okey, umur saja-saja bulu gigi ni pun kena jaga juga lah. Kalau boleh buat, tapi kalau tertelan batal. Sebab waktu tu, sebab bulu gigi umur waktu tu syarat tersebut. Syarat ustaz tak bulu gigi dah memang puasa nama macam tu. Kita kena set puasa nama macam tu. Dia kalau nak bulu gigi umur apa dia tu, sebelum sahur lah, sebelum subuh lah. Boleh tak? Ada orang tanya saya, bila saya sebut pasal kumuk bergigi ni, lah ni ustaz, dari dia kumuk ataupun berair dalam hidung waktu dia sembahyang, masuk air, batal tak? Kalau tak sengaja tak apa, sengaja tak boleh. Boleh tak? Dan waktu kita puasa, bila Nabi wudu tu, bila kumuk, bila berair dalam hidung, ala kadar sahaja. Jangan macam kita buat selalu. Kalau buat melebih-lebih macam tu, termasuk ayam, batal. Boleh tak? Jadi kalau nak ambil ayam. Kalau nak kumur, buat ayam hidung waktu wudu, kena ala kadar sahaja. Ala kadar sahaja. 3 kali macam biasa, tapi setiap kali kumur, setiap kali buat ayam dalam hidung tu ala kadar sahaja. Boleh tak? Jangan sampai sentuh ni atas tertelan benar. Boleh tak? Allah, tak lagi. Dan begitu juga ramai kita tak tahu mazhab Syafi'i, waktu puasa gelemar hidung yang turun daripada hidung kena jaga juga. Kalau kita tertelan batal. Batal macam mana tu? Baik. Dalam mazhab Syafi'i, mana-mana gelemar ataupun hidung daripada hidung, kalau sampai di makhraj kha, saya sebut kha, asal tak mana kha? Ataupun tuan-tuan buat sebelum itu tambah alif kha tidak makhraj kha. Kalau gelemar ataupun hidung daripada hidung sampai ke makhraj kha dan ke atas, okey, dia pelan, batal puasa. Mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi mungkin ini satu kesukaran. Mungkin dalam ramai orang tak tahu hukum ni. Kita nak kata batal semua orang, kita puasa lama dah, tak tahu kata telat ke lemah. Kalau sampai tak mahu syukur, telat ke lemah batal, tak tahu.
ada. Maka kita ada solusi. Muncul kita ni ada mazhab yang berbagai. Mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki mengatakan situasi tersebut tidak membatalkan puasa kita. Selagi mana bila mau itu duduk dalam mulut, jangan keluar mulut lah. Ni tak boleh lah. Jadi mana duduk dalam kawasan mulut, dia telah tak apa. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Dia nak boleh follow, tidak ada masalah. Baik. Sikit lagi ni. Yang akan selesai satu lah. Dan yang ketujuh apa dia? Mengeluarkan mani. Air mani dengan sengaja batal pada puasa. Ataupun tak kira lah. Dia buat sendiri ke ataupun isterinya menggunakan air mani, untuknya batal puasa. Dan yang terakhir ialah muntah dengan sengaja. Dia tak sudah yang muntah tak sengaja apa lah? Dia muntah dengan sengaja. Bila muntah ni, dan kita kena yang pertama, bila muntah yang keluar tu najis, kena mulut kita betul, maka kita waktu tu tak boleh terus sembahyang. Sebab kita kena cuci dulu mulut kita, kena umur sekuat yang boleh. Tak apa, walaupun puasa. Sebab kita sebut tadi, kalau nak umur masa ambil wudu tak boleh lebih-lebih, betul? Tetapi dalam bab ni sebab nak cuci najis, boleh dibenarkan melebih-lebih. Kalau tertelan ayam tak apa. Nah, ada ramai orang tak tahu hukum ni. Apa dia? Bila muntah, mulut kita tu najis. Sebab najis dah lukat dah. Dia pergi terus sembahyang. Tak sah sembahyang dia. Sebab syarat sah sembahyang dia mesti bersih tubuh badan. Termasuk tubuh badan tu lubang telinga, lubang hidung, mulut kena bersih. Maka kalau kita muntah, sengaja atau tak sengaja, mulut tu kena cuci dulu. Bila faham nak kena kumur dulu. Baik, sekadar itu dahulu lah. Saya rasa tak sempat kot kita nak bincang pasal kotor fidyah dan sebagainya ini. Cuma kebanyakannya situasi pada orang kita sebut pasal ibu mengandung lah. Mungkin sikit kot sebut ibu mengandung. Untuk mungkin jadi seseorang itu perlu qada, seorang perempuan bagi contoh, perlu qada dan perlu bayar fidyah. Kalau dia tak puasa disebabkan takut mudarat kepada orang lain. Ibu mengandung dia tak mau puasa, takut mudaratkan anak dia. Dia tahu mana doktor bagi tahu puan, kalau puan puasa puan okey, tapi anak puan akan terganggu, akan jadi masalah. Mana kata si ibu tu tak puasa sebab takut mudarat pada anak. Ataupun dia menyusu, ibu menyusu. Kalau dia puasa, susu kurang, kesian ke anak, mudarat pada anak, bukan minum dia. Okey, orang yang buka puasa, orang yang tak puasa disebabkan orang lain, maka dia kena qada dan juga kena bayar fidyah. Faham? Okey. Fidyah yang kita sebut tadi lah, RM1.80 untuk sehari. Bagi ibu yang buka, yang tak puasa sebab takut mudaratkan diri dia sendiri, plus takut mudarat dekat anak. Dia takut diri dia, takut ke anak. Tadi anak saja, ni diri dia. Dia takut juga. Doktor kata puan, kalau puan puasa, puan pun akan sakit, anak dan anak pun akan sakit. Dia pun tak puasa. Tak puasa tu sebab takut mudarat akan diri, takut mudarat dekat anak. Yang macam ni, maka dia kena qada saja, tidak perlu fidyah. Dia faham tak? Takut orang lain, qada fidyah. Takut dekat diri sendiri dan juga dekat orang lain, maka qada saja. Dia faham tak? Dan mazhab Syafi'i, satu hari satu fidyah. Tak boleh layak terus. Satu hari satu fidyah. Contoh 2 Ramadan dia tak puasa kan, maka dia dibenarkan keluar fidyah bermula pada waktu subuh 2 Ramadan. Diwajibkan, dia dibolehkan keluar fidyah. Ataupun dia nak bayar bila di akhir bulan Ramadan, boleh. Dia bayar fidyah. Tak boleh bayar awal, tak boleh. Sama ada dia bayar pada hari tersebut setelah subuh, ataupun dia kumpul semua bayar di akhir Ramadan, ataupun selepas itu. Di mana itu ikut mazhab Syafi'i. Cerita sekadar itu dahulu, lalu kita kata lewat dia jadi.
ibadah. Baik, situasi yang ditanyakan ialah dia buang air besar, kemudian dia basuh najis dia, maka dia tidak boleh memasukkan tangan dia itu ke dalam lubang tubuh itu. Nak korek ke apa tidak boleh. Okey? Tetapi kemungkinan sebab ada orang yang sembelih teruk. Ada orang yang sembelih teruk, dia terpaksa buat macam itu tak jadi tak direjam. Maka ini ya mungkin ada mazhab yang membolehkan, tidak ada masalah. Nah begitu juga orang yang apa? Orang yang puasa dia terpaksa tolak balik, tidak ada masalah, dimaafkan. Walaupun pada hakikatnya, pada dasarnya batal, tetapi disebabkan dia ada masalah puasa, syarak dilonggarkan, tidak ada masalah kalau dia tolak balik. Ya. Ada lagi ya soalan? Wah, nampak kita mana ni? Tak puas kan? Kadang-kadang baik sekali itu dahulu Allah Subhanahu wa taala alam. Semoga dengan perkongsian ilmu pada malam ini membuatkan kita ingin menyambut Ramadan Mubarak serta ingin menambahkan kualiti puasa kita. Yang mungkin kualiti puasa kita sebelum ini kurang, maka dengan ilmu yang kita sampaikan pada malam ini, kita lebih bersemangat dan termotivasi untuk menjaga kualiti ibadat kita, kualiti puasa kita, dan kita tidak mengharapkan selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita masuk syurga tanpa hisab dan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dahulu. Allah Subhanahu wa taala alam. Terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput, ada rezeki, ada peluang kita bertemu lagi di hari dan masa ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ustur 'uyubana yassir umurana wa inna minka yawmika amanana wa firna nahnu ya rabb sayyidil muslimin bima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina